saudara-saudari. Okay, berapa orang di sini yang masters? Boleh angkat tangan? Okay, ramai. Masters coursework ke masters by research? Campur. Okay, by research berapa orang? Fully research. Okay, ramai. Coursework? Okay, ramai. PhD? Okay, boleh tahan ya. Okay, yang masters tu untuk dalam proses nak buat research, betul? Kan? Yang PhD tu SEM berapa? Boleh saya tahu background PhD? SEM 1, boleh angkat tangan? Okay, ramai. SEM 2, SEM 3, SEM 4, okay. SEM 5, tak ada. Okay. SEM 6, okay. Ada muka yang saya kenal. Okay, saya dah nampak dah muka yang saya kenal. Okay, tak apa. Okay, sebenarnya Viva ni adalah satu proses di penghujung. Sama ada PhD ke, Masters ke, sama. Kecuali kalau mixed mode. Mixed mode tu sometimes ada yang dipanggil dissertation, betul? 50-50. So yang itu pun kena jalani Viva. Tapi selalunya Viva untuk mixed mode ataupun mode campuran, ataupun kerja kursus. Dia punya kalau mixed mode tu dia 50-50. 50 coursework, 50 research. Kalau kerja kursus dia ada dia punya proportion dia, tapi research tu tak sampai 50%. Itu memang kita punya pembahagian lah, Of course kalau fully research tu 100% research. Okay, kalau dissertation tu biasanya kalau di tempat saya dia hanya presentation bersama kawan-kawan. Tapi kalau mixed mode tu of course 50%, so 50% kena jalani Viva. Saya rasa di sini rata-rata semua akan jalani Viva, insyaAllah, betul? Okay, so hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya sebagai pemeriksa dan pengalaman saya sebagai pelajar. Saya hasilkan yang inilah, untuk persediaan Viva. Dah sedia ke belum? Itulah. Saya tanya tu, dah sedia ke belum? Bersedia ke anda? Okey, Viva ni adalah satu penghujung. Satu penghujung yang mana kalau misalnya, boleh saya panggil tuan-puan ataupun cik dan puan. Tuan-puan boleh, saudara-saudari lah. Okey, saudara-saudari. Okay. Viva ni adalah proses penghujung. Proses penghujung yang mana dia penghujung kalau tak betul dia boleh jatuh. Sebab kalau tak betul, sebab tu kita kena betul. Macam mana cara nak betul? Okay, saya akan bagi tahu beberapa tips yang akan kita bersedia. Kita bersedia sama ada Viva ataupun proposal defense. Ada di sini yang proposal defense, boleh angkat tangan? Okay, so tips ni bukan hanya untuk Viva, tetapi untuk juga proposal defense. Apa yang saudara-saudari perlu lakukan. Okay. Kalau research tu, chapter 1, chapter 2, chapter 3, bab 1, bab 2, bab 3 adalah standard. Tak ada orang dia berlakau-lakau tak. Itu memang standard. Hakikatnya memang standard. Bab 1 tu pengenalan, introduction. Bab 2 adalah literature review. Bab 3 adalah methodology. Itu memang standard. Bab 4, 5 dan ke atas itu terpulang kepada supervisor atas persetujuan supervisor. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang ni tulis bab 4 tu memang data analisis tapi dalam pelbagai. Kadang dia pisahkan kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu memang penting. Sebabnya kalau kita tak clear dengan apa yang kita buat, so masa saudara-saudari nak hadapi Viva tu akan ada masalah. Sebab Viva yang kita hasil, buku yang kita tesis yang kita hasilkan tebal macam ni. 300 lebih, 200 lebih.
kita nak simplifikan menjadi berapa minit? Any idea? 20 minit. Dan slide tidak boleh lebih daripada 25. Kalau slide lebih daripada 25, ya, 25, kita dah jerat leher kita dah. So macam mana daripada setebal ini, saudara-saudari nak simplifikan menjadi 20 minit? Memang terlalu payah, ya, tapi kena. Sebab itu pengakhiran, ya, penghujung. Okey, jadi pada hari ini, ya, permulaannya for those ni kalau tips, kalau yang dah menghantar, yang akan menghantar, sebab of course semua akan menghantar kan, takkan nak siapkan tak siap, tak hantar, dah siap tapi tak hantar, of course kena hantar. So jadi apa yang perlu buat? Okey, selepas dah menghantar tesis ni, apa perlu saya buat? Ada pandangan? Ada pandangan? Berilah hadiah pada diri sendiri. Ya, beri hadiah pada diri sendiri. Ya, hadiah yang macam mana? Hadiahnya adalah pergilah bercuti sekejap. Lapangkan diri tapi jangan lama-lama. Ya, tidak boleh lama. Okey, sebab apa? Kerana bila kita lama, momentum kita akan menurun. So kita nak remain momentum, kita nak kekalkan. Sebelum tu saya tahu semuanya boleh. Saya berbahasa Melayu boleh? Ke ada? Tak ada ya? Tak ada foreign student ya? Sebab kalau ada saya perlu mix. Saya kena explain in English. Tak ada ya? Okay, so saya jalan ke PM dan saya akan mix lah kalau perlu. Okay, so sebab momentum penulisan kita, kalau kita duduk lama, dia akan turun. So kita tak nak merosot momentum tu. Jadi kita kena remain momentum tu, ya. Saya cadangkan hanya 2 minggu saja. 2 minggu, cannot more than that. Tak boleh lebih daripada sebulan. 2 minggu lebih kurang, balik cuti, masih lagi pemikiran, tak betul sikit kan, hanging. Lebih kurang dalam sebulan, jangan lebih. Okey, ada yang di sini cuti belajar? Boleh angkat tangan, cuti belajar? Okey, cuti belajar. Okey, cuti belajar, lama lagi nak naik kerja. Betul? Lama lagi? Saudara berapa lama lagi? 2 tahun setengah lagi. Okey, insyaAllah. Yang belakang berapa tahun lagi? Lama lagi? 2 tahun. Okey, 2 tahun. Okey, berapa tahun lagi? Cik Karim? 2 tahun lagi? Okey, 2 tahun lagi. So rata-ratanya lebih kurang 2 tahun. Sebab apa saya tanya ni? Okey, kerana sebelum balik, habiskan pencapaian apa yang sepatutnya. Kerana bila dah balik, saya bagi jaminan 6 bulan pertama bermula kerja, saudara-saudari tidak akan boleh fokus seperti sepenuh masa. Tidak akan. Rata-rata saya tengok bila balik kerja, sebab bila balik kerja kita nak sediakan diri kita, ya, sebab dah lama, ya, yang tak bekerja, ya, selama 3 tahun dah tinggalkan suasana bekerja. Jadi suasana tu banyak baru. Jadi bila baru, kita nak sesuaikan diri tu mengambil masa. Rata-rata saya tengok, saya dan kawan-kawan 6 bulan tu nothing, tak ada apa. Dah 6 bulan dah rupanya dah tinggal ke belakang. Ya, sebab saya adalah balik kerja tanpa submit. Sebab apa saya balik kerja tanpa tak submit? Kerana ketika saya di SEM 5, saya masih lagi terumbang-ambing, tak tahu macam mana, data dah selonggok dah ni. Tak tahu nak buat apa, tak tahu nak tulis apa. Ya. Dan saya seperti juga saudara-saudari pergi juga ke sini ke sana, tapi ketika tu masa tu grup-grup yang untuk organizer yang macam ni untuk siswa Azhar tak ramai, tak banyak. Ya. Jadi saya struggle, ya. Saya struggle sampai ada kalanya saya down. Memang saya down. Satu masa tu memang saya down sebab saya tak tahu nak buat apa. Sehinggalah saya terbaca iklan daripada NPWS, ya, DPJ.
Itulah first time saya join tahun 2013. Saya rasa 2013 ke 2013 Januari kalau tak silap saya. So itulah yang saya join. Bila daripada situ saya bangun semula dan saya purchase. Sem 5 dah tu, kesian lah kan. Ada yang sem 5 saya tak sampai sem 5 ke sini kan. Sem 5 data saya dah pungut dah, semua dah ada, tapi saya tak tahu macam mana nak buat tulis. Nak menulis tu boleh lah, untuk nak tambah-tambah tu boleh, tapi untuk macam mana nak fokus menulis tu saya langsung tak ada idea. Bila saya pergi melihat di perpustakaan yang previous thesis, saya jadi confused. Bab 1, bab 2, bab 3 betul, sama. Bab 4 analisis data, bab 5 ada yang 5, 6, ada yang 5, 6, 7. Ada yang kuali lain bab, kuanti analisis lain bab. Saya confused, saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya biarkan, saya down, masa tu saya biarkan sehingga saya jumpa MPWS dan saya join first class Dr. Uti. Cara menulis thesis pantas. Masa tu dia jual e-book tu dah beli. Tapi masa tu lah dia tanya, ada sesiapa yang sudi nak printkan buku saya? Dia cakap okay, so MPWS take the challenge dan kami semua masa tu yang hadir pada 2013 tu beramai-ramai lah order buku tu. Buku e-book. Dan saya sustain that. So saya harap saudara-saudari janganlah jadi seperti saya. Sebab satu masa tu you akan down. Bila you down, you perlukan satu momentum untuk nak balik semula. Memakan masa. Memakan masa. Jadi saya balik tanpa GOT dan selepas kalau tak silap saya setahun setengah daripada saya balik baru saya boleh manage. Submit. Okay, sebab 6 bulan yang pertama tu saya tak boleh buat apa-apa. Sebab kita nak adjust untuk waktu kerja. Sebab orang yang dah biasa dengan separuh masa, dia pandai adjust masa. Tapi kalau orang daripada full time nak pergi ke separuh masa, dia akan struggle. Memang fully struggle. Okay, jadi kalau foto yang dah hantar, ambillah, buat hadiah untuk diri sendiri, pergi bercuti. Jangan abaikan keluarga ataupun mereka-mereka yang disayangi lah, sebab mereka dah banyak berkorban untuk kita kan. Okay, langkah pertama dah balik daripada holiday. Buka buku cepat-cepat, siapkan slide. Cepat-cepat siapkan slide. Okay, slide mesti based on buku yang kita dah hantar. Buku yang saudara-saudari dah submit tu tak boleh berbeza daripada yang dah hantar. Mesti based on itu. Kalau nak buat changes, nak buat penambahan, buat dalam file lain, folder lain. Letaklah folder selepas submission ke. Tapi yang itu kena remain. Sebab apa? Kerana masa Viva kita akan tanya based on apa yang ada pada pemeriksa. Okey, buka surat 30. Kalau saudara-saudari ubah, saudara-saudari jadi 35, tak nampak. Masa Viva tu tak nampak, gelap. Saya akan bagi tips apa yang membuatkan dia gelap. Okey, memang tak nampak. Okey, sediakan slide 25 saja. Kalau nak lebih, saya punya slide lebih kurang 27 ke 28, saya lupa. Masa tu staff Siswazah cakap dengan saya, "Puan, lebih dah ni." Saya kata, "Alah, tolak title, tolak terima kasih, tolak rujukan, saya jadi 25." Saya kata, "Nanti tak cukup masa," dia kata. Tak cukup masa. Okay, dia bergantung, masa sesi Viva tu bergantung kepada chairman, pengerusi. Kalau pengerusi yang strict, minta ampun, minta ampun lah. Memanglah kena berhenti. Walaupun baru sampai metodologi. Okay, sebab kita nak stick masa. Tapi so far, sesi Viva yang saya periksa, saya examine semuanya lengkap masa, tepat pada masa. Okey, seterusnya jumlah slide tadi saya dah sentuh dan apa isi kandungan Apa isi kandungan ni? Okey, of course kena ikut chapters. Kena ikut bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, apa yang ada dalam buku. Okey, kalau ada yang tanya saya, kita tulis
English, tapi masa Viva kita boleh campur. Saya kata tak boleh. Okay, berterabur lah. Kena try. Tak boleh, cannot mix. Ya, tak boleh mix. Okay, sebab tu kena confident, sebab tu kena ready. Sebab itulah saudara-saudari kena siapkan diri ya untuk bersedia menghadapi Viva. Okay. Langkah yang kedua, tadi dah buat slide ya. Sambil buat slide tu ya, kita kena membaca. Membaca minimum 2 kali tanpa meninggalkan mana-mana muka surat. Peraturannya. Tanpa meninggalkan, kerana malam tu tak berbau. Ya, malam tu tak berbau dan kita tak tahu apa pemeriksa kita nak tanya. Dulu dalam fikiran saya, pemeriksa bila saya, sebelum tu ya, saya share dengan saudara-saudari, saya ni macam-macam tips saya dapatkan untuk nak pergi Viva. Bila dah submit tu, macam-macam tips. Ada yang saya tanya, boleh tak pinjam slide yang apa yang nak kena bentang? Boleh, tapi dia tak bagi dia punya, dia bagi orang lain punya. Jadi saya rasa macam, kenapa dia bagi orang lain punya? Kenapa dia tak share apa yang dia ada? Ya? Dan boleh tak pinjam buku tesis? Saya nak tengok macam mana tulisan untuk bab 4, 5 dan 6. Apa jawapan? Boleh. Bila saya tak, tapi seminggu je ya. Bila saya tak pulangkan dalam tempoh seminggu, apa? Dia bagi kiasan. Apa pendapat you ya? Sebab ada orang nak pinjam buku tu, tapi saya rasa macam saya telah bersusah payah, tak tidur malam untuk menghasilkan buku tu, tapi orang lain boleh pinjam. So since that, saya rasa bahawa untuk menghadapi Viva ni, saya rasa tak ada orang yang boleh nak share. So untuk menghantar buku tu pun, menulis buku tu pun tak ada orang yang nak share. So since that, saya bertekad, saya kata saya akan ada satu floating buku, floating book. Buku saya tu memang dah sampai ke mana-mana dah. Ya, sekarang ni dia ada kat bilik saya sebab saya punya PhD student dah booking nak tengok buku tu. So buku tu floating. Jadi because saya rasa macam satu suasana yang susah untuk saya nak dapat, nak pinjam. Ya, untuk kita nak tengok macam mana penulisan, ya, kita tak tengok pun. Ya, idea orang tu dengan idea kita is different. Kalau kita masa Viva kita tak boleh nak terangkan, itu memang kita akan tersangkut. Sebab tu kita tak berani nak tiru idea orang. Please ya, jangan tiru idea orang. Lahirkan daripada idea sendiri. Kerana masa Viva itulah kita selalunya akan tertangkap untuk explanation. Masa selain kita baca tu, tanpa meninggalkan apa-apa muka surat, kita kena buat nota-nota kecil. Pakai yang sticker note, buat nota-nota kecil. Dan kalau masa kita submit, satu page saja kan. Kalau di universiti saya, UKM, dia depan aja, satu page. Dia tak ada double page, betul? Universiti lain ada. Kalau kita hantar untuk pemeriksa tu single page, di dalam simpanan kita jangan letak double page juga. Kerana page yang kosong tu kita akan mula membuat nota, membuat simplifykan muka surat yang sebelah tu. So jadi kita tengok muka surat ni, kita dah ringkaskan. Oh, apa yang kita nak cakap dalam ni? Oh, apa yang kita faham pakai pasal tu? Ia penting ya. Sebabnya mula dulu saya ingat, takkanlah pemeriksa nak tanya pasal literature review. Itu kepala saya. Rupanya tak. Saya tersangkut dekat literature review. Literature review saya ditanya oleh pemeriksa saya, according to so and so, you are referring ni, dia kata, you are referring for this guy, for these authors. So it seems like apa yang you buat ni salah. Tak terduduk, menggigil kaki saya. Bulan puasa masa tu. Saya Viva lagi seminggu nak raya. So of course lah, boleh bayangkan kalau lagi seminggu nak raya, tahun tu memang tak ada baju raya, tahun tu memang tak ada kuih raya. Memang semuanya tak ada, sebab nak Viva. Viva punya pasal. So tinggalkan itu. Ringkaskan setiap perenggan, dan juga salinan yang ada mesti sama. Tak boleh lari.
tak boleh lain. Sebab kita akan dirujuk daripada masa ke semasa kita suruh dirujuk. Okey, buka muka surat ni, buka muka surat ni. Okey, jadi tanpa tinggalkan apa-apa termasuk literature review. Jangan tinggalkan. Okey, seterusnya. Okey, cari maklumat macam saya kata tadi, awal tadi, tanyalah dengan kawan-kawan siapa-siapa dan dapatkanlah sokongan emosi. Sokongan emosi tu penting daripada kawan, tapi memanglah of course orang tu alah senang je. You masuk, kalau ipar saya tanya tips dia, tak apa, dia kata masuk. Nobody knows apa yang jadi dekat dalam tu, dia kata. Saya tanya apa tips Raiva, nobody knows. Dia kata, you saja yang tahu. Okay, I ingat dia kata 15 minit, rupanya 2 jam. Dia keluar-keluar tu dia kata dah berpeluh-peluh, dia ingat 15 minit, dia rasa 15 minit. Tapi pengalaman dia tu adalah 2 jam. Okay, Raiva saya 1 jam, 1 jam setengah, lebih kurang 1 jam lebih sikit. Okay, dia nasib. Saya tak boleh nak kata kena 1 jam, saya tak boleh nak kata 1 jam setengah. Dia bergantunglah kepada pemeriksa. Okay. Of course, kena kuatkan semangat melalui spiritual. Spiritual ni mengikut kepercayaan masing-masing. Kalau yang Muslim, saya amat menggalakkan saudara-saudari bangun awal, kerana itulah tips yang saya terima daripada seorang penceramah. Saya rasa kalau daripada UPM sini, UPM. Saya dapat tips daripada Prof. Kamaruzaman ketika salah satu bengkel saya hadir di Bangi, di MWS, di mana calon bertanya macam mana untuk nak sukses dalam PhD. So dia kata, are you Muslim? Yes. Dia kata yes. So dia kata bangun pagi, buat 3 benda ni. Dia kata solat tahajud, solat taubat dan solat hajat. Buat 3 benda ni, dia cakap. So dia kata sekarang masa tu waktu subuh, kata silap saya lambat. Masa yang saya hadir tu lah waktu subuh lewat. So dia kata now dia kata you bangun pukul 5, dia kata then you buat tu semua. Dia buat tu semua. Dia kata sebab of course, dia kata I tahu sebab you tidur lambat. Tidur lambat dalam pukul 2, so susah nak bangun. Dia kata tapi dalam pukul 5 tu you bangunlah. Dia kata have a good rest, tidur cukup. Dan sebab apa? Spiritual ni, sokongan spiritual dalaman ni penting. Dulu saya berpendapat bahawa kalau dah siap write up, tak ada orang quit PhD. Betul? Ada yang setuju dengan saya? Ke tak setuju? Sebab dah write up dah tu, data dah collect, data dah analyse. Saya tak rasa orang akan quit. Betul? Kan? Tapi ada. Kerana apabila tiba di kemuncak, di mana kita write up tu, kita dah rasa kita dah bubuh full energy kita, tenaga kita, tapi masa tu dugaan datang, so give up, terus ambil borang dan quit PhD. So saya rasa macam satu kehilangan lah, satu kehilangan, dan saya rasa macam satu kerugian yang kita dah korbankan bertahun-tahun, tapi habis macam tu sebab kekuatan dalaman tak ada. Bila dugaan datang, memang tak boleh. Dia tak boleh cope. Okey. Dan of course jaga kesihatan, minum air secukupnya, tidur secukupnya. Kalau saya kata tidur, ada yang kata pukul 2 pagi tu biasalah. Itu biasa, pukul 2 pagi tu biasa. Pukul 2 pagi tu biasa tidur untuk student. Tapi tidur kena cukup. Macam mana untuk cukup? Kena cari untuk jadikan dia cukup. Okey, langkah keempat, saudara-saudari boleh buat latih tubi. Latih tubi yang macam mana? Minta kawan-kawan dengar presentation kita dan juga supervisor. Supervisor saya adalah orang yang very strict, saya rasa, dan saya takut dengan supervisor saya. So supervisor saya buat macam ni. Saya submit selepas subuh 6.30, saya hantar. Prof, saya mesej dia, saya dah hantar slide untuk Prof semak. 10.30 dia bagi tahu saya,
Jadi saya daripada pagi, within 1 hour saya akan sampai, you kena present pada saya. Bayangkan, saya hantar 6.30 pagi, pukul 11.30 dia suruh saya present. Memanglah saya tak ready. Macam nak menangis saya rasa masa sesi mock saya first dengan supervisor saya. You tulis apa ni? Saya explain kat dia. Oh, tidak membayangkan apa yang you tulis. Ubah. Saya kena ubah. Ya, memang saya rasa macam saya tak tahu nak cakap lah. Itu mock itu dengan supervisor. Of course lah. Saya rasa ada satu topik hubungan dengan supervisor tak silap. Ada kan? Dengan supervisor jangan create friction. Jangan create friction ya. Okay, saya ada seorang yang mengadu dengan saya. Dia nak sit for Viva, so dia minta tips. Apa yang saya share dengan semua, ya sebelum-sebelum ni saya share dengan dia. So saya bagi daripada apa semua tips yang ada. So saya follow up dengan dia. Macam saya kata, Viva, dia kata saya fail. Sebab apa fail? Saya kata sebab supervisor saya kata saya fail. So supervisor dia yang convince pada pemeriksa untuk failkan dia. So saya pun tarik nafas dan saya suruh dia beristighfar banyak-banyak, bersabarlah banyak-banyak. Okay. Dan dia ada friction. Dia daripada awal dia ada friction. Saya dah jangka dah. Kalau ada friction dengan supervisor, at the end of your Viva, you akan ada masalah. Walaupun itu hak you. So apa supervisor kata, ikut je lah. Janji you lepas. Ya, lepas. Dan memang kalau kita ikut prinsip adalah, memang of course bukan semua supervisor ini ya. Okay, ada juga yang backing sikit-sikit. Dan saya rasa jangan create friction. Sebab once kita create friction, kita tak dapat satu kepercayaan daripada supervisor kita, yang itu membuatkan kita akan lost. Ya, kita akan hilang semuanya. So, habislah dia punya masters. So, dalam tempoh dia, kalau tak silap saya, dia buat PJJ 3 tahun habis bond. So, tak boleh. Supervisor dia kata, you tak boleh buat projek ni lagi. So, you kena buat projek lain dan cari supervisor lain. So, rezeki tidak memihak lah ya. Ada hikmahnya saya kata. Okay, memang saya tahu dia memang down. Ya, especially bila tengok kawan-kawan naik konvo kan. So, sedangkan you fail. So, master. Kesian lah. Memang kesian. Saya simpati. Tapi, tak boleh nak buat apa ya. Okay. Seterusnya, kita kena fikirkan apakah soalan-soalan. Okay, soalan-soalan memang banyak tips. Ya, banyak tips. Dan even saya akan sharekan sebahagian daripada soalan yang biasanya saya tanya di dalam sesi Viva. Ya, saya akan share ya, dan juga membuat pembentangan lah di hadapan supervisor yang ini ya. Okay, ada juga yang tak sempat. Ada sebab bila saya habis PhD, okay, supervisor saya sebelum saya habis PhD, supervisor saya dah cakap dah, the moment you finish your PhD, tomorrow ramai orang cari. Tak siapa-siapa datang kat bilik saya minta bantuan. Okay. Kalau bilik saya kata kalau bilik saya ada, I'm open. Boleh je datang bilik saya. Even sebelum ni ada seorang peserta festival jumpa saya kat tengah tu, dia kata boleh ke saya minta doktor sebab saya daripada Fakulti Perubatan. Okey, boleh saya kata. So besoknya 2-3 hari lepas tu dia dah contact saya nak jumpa saya. Okay, so all those tips, whatever that dunia siswaza, saya share dengan dia. Ya, saya share dengan dia. So alhamdulillah dia nampak dah jalan. Ya, dan dia kata dia learn a lot. Dia belajar banyak. Ya, sebab hidup sebagai pelajar sarjana siswaza ya, pasca siswaza ni adalah sendiri. Ya, sendiri. Kalau kita perlukan ilmu tu, kita gali. Kita daftar. Whatever kursus yang ada, pergilah. Ya. Dan kita tidak boleh fokus dengan apa yang kita nak buat saja. Kita kena beyond that.
supaya masa Viva, kalau ditanya kenapa you tak pakai ni, kenapa you tak pakai ni, kenapa you tak pakai ni, so you tahu apa, macam mana you nak backing you punya thesis, you punya project. Ya? Okay, kalau kita tak tahu, kalau kita hanya terkungkung di dalam whatever yang kita nak buat, kita tak ada extra knowledge, so masa tu kita akan di-challenge. Bila masa you di-challenge, you tak boleh nak jawab, tu you akan terperangkap. Yeah? Okay, langkah kelima. Ni saya suka. Langkah kelima, sebelum Viva ni, malam tu, kena get ready semua, peralatan, dia pointer. Okay, yang lelaki, ya silalah pakai blazer. Yang perempuan baju kurung memang dah baju rasmi. Ya, kalau blouse pakai blazer. Sebab apa? Bila kita penampilan kita kemas, so impression daripada pemeriksa tu, we are ready. Walaupun sebenarnya kita antara tidur dengan tak tidur malam tadi kan. Ya, okay. So impression tu penting ya. Okay, dan hand out tu janganlah ketekut.